Assalamualaikum semua. Semoga hari Anda diberkati dan dipenuhi ketenangan. Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama memulakan satu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang bukan sahaja menyentuh akal, tetapi juga hati dan jiwa kita. Mari kita selami lautan Al-Quran, kitab suci yang menjadi panduan dan penenang dalam kehidupan seharian. Setiap kali kita membuka lembarannya, seolah-olah kita sedang menghirup udara segar di tepi lautan yang luas, merasai kedamaian yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Bayangkan Al-Quran sebagai lautan yang tidak bertepi, di mana setiap titisan airnya mengandungi hikmah yang mendalam, setiap ombaknya membawa petunjuk, dan di dasarnya tersimpan mutiara rohani yang menanti untuk ditemui oleh mereka yang benar-benar mencari. Al-Quran bukan sekadar sebuah buku bacaan, tetapi ia adalah simfoni ilahi yang mengalunkan melodi ketenangan, menyentuh hati yang gundah, dan menyembuhkan jiwa yang resah. Setiap ayatnya bagaikan nada yang menyusun irama kehidupan. Dalam perjalanan ini, kita akan meneroka teori kohesif harmoni Quran, melihat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana setiap surah dan ayat saling melengkapi, bukan sekadar helaian terpisah tanpa makna. Seperti sebuah orkestra agung yang dipimpin oleh maestro, setiap surah dan ayat dalam Al-Quran memainkan peranan penting dalam membentuk harmoni kehidupan. Tiada satu pun yang sia-sia, semuanya saling berkait dan menyatu dalam satu simfoni indah. Perjalanan ini mengajak kita bukan sekadar membaca, tetapi juga mendengar, merasai, dan membiarkan setiap melodi ayatnya membentuk diri kita menjadi insan yang lebih baik dan tenang. Setiap surah, ayat, dan perkataan dalam Al-Quran diletakkan dengan tujuan yang sangat mendalam. Tiada satu pun yang sia-sia atau terlepas pandang. Semuanya membawa makna dan pengajaran yang boleh kita renungi. Tema-tema besar seperti Tauhid, keesaan Allah, dan hari akhirat diulang-ulang sebagai melodi utama dalam simfoni ini, sentiasa mengingatkan kita tentang mesej terpenting yang perlu dipegang dalam hidup. Ini adalah jemputan untuk semua, tanpa mengira usia atau latar belakang, untuk menyelami lautan Al-Quran dan menemukan mutiara pribadi yang akan menerangi perjalanan hidup masing-masing. Mari kita buka hati dan minda. Anggap setiap bab dan ayat sebagai langkah mendekati ketenangan abadi, dan sebagai pintu untuk mengenal diri serta pencipta kita dengan lebih mendalam. Dalam proses ini, kita belajar bukan hanya membaca, tetapi juga mendengar, memahami, dan merasai setiap getaran makna yang terkandung di dalamnya. Perjalanan ini adalah transformasi jiwa, membawa kita menuju ketenangan, kedamaian, dan kedekatan yang lebih erat dengan Allah. Jom kita mulakan perjalanan ini bersama-sama, dan biarkan Al-Quran menjadi simfoni ilahi yang menenangkan jiwa kita selamanya. Bab kosong adalah permulaan, memahami fondasi Al-Quran. Setiap perjalanan besar bermula dengan satu langkah kecil, dan dalam memahami Al-Quran, langkah pertama adalah mengenali bagaimana kitab ini disusun. Ini bukan sekadar buku biasa, tetapi petunjuk hidup yang membawa kita kepada cahaya kebenaran. Susunan surah bukan rekaan manusia, tetapi wahyu dari Allah disusun oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap ayat dan surah diletakkan dengan hikmah yang mendalam, membimbing umat Islam dari kegelapan menuju cahaya, dari keraguan menuju keyakinan. Susunan ini membina iman secara bertahap seperti membina rumah dengan fondasi kukuh. Tanpa asas yang kuat, bangunan akan mudah runtuh. Begitu juga, iman memerlukan dasar yang teguh agar mampu menghadapi cabaran hidup. Al-Fatihah, ibu kitab, merangkum seluruh mesej Al-Quran dalam 7 ayat. Ia adalah doa, pujian, dan permohonan hidayah, menjadi pembuka kepada segala ilmu dan rahmat yang terkandung dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah pula memberi panduan lengkap tentang hukum, kisah, dan prinsip akidah. Ia mengajarkan kita tentang kehidupan, ujian, dan cara menghadapi pelbagai situasi dengan iman yang teguh. Al-Quran memperkenalkan konsep utama secara berperingkat, mengulang kisah Nabi untuk inspirasi. Setiap kisah membawa pengajaran, memperkuat hati, dan menanamkan nilai-nilai murni dalam jiwa. Ia memberi amaran dan kabar gembira, membentuk hati yang seimbang antara harapan dan takut. Dengan ini, hati tidak mudah putus asa, dan sentiasa berharap pada rahmat Allah. Setiap surah berada di tempatnya untuk memberi kesan maksimum kepada jiwa. Susunan ini adalah rahmat, membimbing kita secara perlahan-lahan agar hati benar-benar memahami dan merasai keindahan wahyu. Jangan terbeban dengan panjang surah, percayalah pada prosesnya. Setiap ayat adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam, dan setiap bacaan adalah pelaburan untuk ketenangan jiwa.
Mulakan dengan Al-Fatihah, fahami maknanya, dan biarkan ia membuka khazanah ketenangan. Jadikan ia teman harian, dan rasakan perubahan dalam hati dan pikiran. Inilah langkah pertama mendengar Simfoni Agung Al-Quran. Setiap bacaan adalah nada yang menyentuh jiwa, membawa ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Mari kita teruskan perjalanan ini. Bersama-sama, kita akan menyelami keindahan dan hikmah Al-Quran, membina fondasi iman yang kukuh untuk kehidupan yang lebih bermakna. Bab 1 memperkenalkan 4 tiang utama Al-Quran: Tauhid, Nubuwah, Ma'ad, dan Akhlak. Tauhid, keyakinan hanya Allah yang layak disembah, dirumuskan padat dalam surah Al-Ikhlas. Nubuwah, kisah para nabi, menunjukkan mesej Tauhid yang konsisten sepanjang zaman. Kisah seperti surah Yusuf, bukan sekadar cerita, tetapi teladan hidup. Ma'ad dan Akhlak saling berkait. Setiap perbuatan akan dibalas di akhirat, mendorong kita memperbaiki akhlak. Surah seperti Al-Hujurat mengajar adab dan etika sesama manusia. Fahami 4 tiang ini, dan kita akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Bab 2 melihat Al-Quran sebagai peta rohani lengkap. Susunan surah membentuk laluan perjalanan jiwa. Surah panjang seperti Al-Baqarah dan Ali Imran ibarat bandar-bandar besar, memberi panduan menyeluruh. Surah pendek seperti An-Nas dan Al-Ikhlas adalah perhentian rehat, suntikan semangat harian. Surah panjang membina kerangka pemikiran, surah pendek memberi peringatan pantas. Seimbangkan bacaan, luangkan masa untuk kedua-duanya. Jadikan surah pendek sebagai zikir harian, surah panjang sebagai panduan mingguan. Dengan cara ini, kita mendapat gambaran besar dan suntikan rohani segera. Peta rohani ini direka untuk semua, sama ada baru bermula atau sudah lama dalam perjalanan. Teruskan menavigasi lautan Al-Quran dengan bijaksana. Bab 3 mengagumi seni bina Al-Quran. Harmoni bukan hanya pada tema, tetapi juga struktur ayat dan surah. Setiap surah punya reka bentuk unik, sering simetri atau surah Al-Baqarah misalnya, punya struktur cermin. Tema awal dan akhir saling berkait, bertemu di tengah pada ayat. Ayat Al-Kursi pula simetri sempurna, bermula dan berakhir dengan sifat Allah di tengah kekuasaannya. Struktur ini menekankan mesej utama, keseimbangan dan keadilan. Keindahan ini mustahil dicipta manusia, membuktikan keilahian Al-Quran. Ia menguatkan iman dan menambah kekaguman pada kebijaksanaan Allah. Membaca dengan kesedaran ini menjadikan pengalaman lebih mendalam. Al-Quran adalah karya seni linguistik tiada tandingan. Bab 4 meneroka hubungan makna antara surah-surah tidak berdiri sendiri tetapi saling berkait. Contoh, surah Ad-Duha dan Asy-Syar, 2 surah yang memujuk Nabi Muhammad SAW, satu mengingatkan nikmat lalu, satu menjanjikan kelegaan masa depan. Dibaca bersama, ia menjadi motivasi dan ketenangan lengkap. Tadabbur surah berkaitan membuka lapisan makna lebih dalam. Kadang satu surah timbulkan persoalan, surah berikutnya beri jawaban. Jalinan makna ini menjadikan Al-Quran simfoni yang mengalir tanpa putus. Lihatlah kaitan antara surah untuk pengalaman tadabbur yang lebih kaya. Bab 5 membincangkan Al-Quran sebagai penawar jiwa. Dalam dunia penuh tekanan, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Bacaan dan penghayatan Al-Quran memberi kesan psikologi mendalam, dibuktikan sains. Kisah Nabi Yusuf memberi harapan, ujian berat diakhiri kebahagiaan bagi yang sabar. Surah Al-Falaq, An-Nas, dan ayat Al-Kursi membina perisai rohani, menenangkan kegelisahan. Al-Quran juga penasihat bijaksana, buka, baca, dan fahami ayat untuk bimbingan. Ramai mendapat petunjuk melalui ayat yang dibaca secara rawa sebagai komunikasi rohani. Al-Quran adalah sumber kekuatan dan ketenangan sejati. Bab 6 Kemuncak perjalanan, bagaimana menghidupkan simfoni Al-Quran dalam kehidupan harian. Harmoni Al-Quran mesti diterjemah menjadi amalan, bukan sekadar pengetahuan. Jadikan ajarannya kompas moral dalam perniagaan, hubungan, dan emosi. Al-Quran adalah manual operasi kehidupan, bukan hanya bacaan waktu lapang. Tingkatkan interaksi baca, tadabbur, hafal, dan amalkan. Pilih satu ayat sehari, fahami dan amalkan. Perubahan kecil, impak besar. Harmoni Al-Quran bermula dari susunan ilahi, tema utama, peta surah, keindahan struktur, jalinan makna, hingga penawar jiwa. Semua ini membawa kita lebih dekat kepada Allah. Perjalanan memahami Al-Quran adalah seumur hidup. Setiap kali menyelam, pasti ada mutiara baru. Sebagai penutup,
Marilah kita tetapkan amalan harian yang mudah namun penuh makna dalam hidup kita. Mulakan hari Anda dengan membaca sekurang-kurangnya 1 ayat Al-Quran. Luangkan masa untuk memahami terjemahan dan tafsirnya, agar setiap ayat yang dibaca benar-benar meresap ke dalam hati. Usahakan juga untuk menghafal surah-surah pendek sedikit demi sedikit, kerana setiap hafalan adalah bekalan rohani yang berharga. Apabila berdepan dengan keresahan atau kegelisahan, carilah ayat-ayat penenang dalam Al-Quran. Jadikan ia sebagai penawar dan sumber kekuatan, kerana Al-Quran adalah pertolongan cemas rohani yang sentiasa tersedia untuk kita. Mari kita berdoa bersama-sama, memohon kekuatan dan petunjuk daripada Allah SWT. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia cahaya yang menerangi hidup kami, petunjuk dalam setiap langkah, dan rahmat yang melimpah dalam setiap urusan kami. Ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu, dan bimbinglah kami untuk terus belajar dan memahami ayat-ayat-Mu. Kurniakanlah rezeki dan kekuatan untuk membacanya siang dan malam, serta lapangkan dada kami agar mudah menerima ilmu dan hidayah-Mu. Hiaskan akhlak kami dengan keindahan Al-Quran, dan masukkanlah kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ingatlah, perjalanan ini akan menjadi lebih indah dan bermakna jika dilalui bersama-sama. Setiap pengalaman dan kisah yang dikongsi mampu memberi inspirasi kepada orang lain. Jangan ragu untuk berkongsi pengalaman Anda di ruangan komen. Mungkin kisah Anda mampu menyentuh hati dan memberi semangat kepada yang lain. Ceritakan ayat atau surah yang memberi kesan mendalam, amalan harian yang diamalkan, serta perubahan positif yang Anda rasai dalam hidup. Dengan berkongsi, kita saling menguatkan hubungan dengan kalamullah dan membina komuniti yang saling menyokong dalam mencari redha Allah. Semoga perjalanan memahami simfoni ilahi Al-Quran sentiasa diberkati dan dipermudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Harmoni Al-Quran, Perjalanan Rohani dari bab 0 hingga bab 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah simfoni ilahi yang mengalunkan harmoni melalui susunan, tema, struktur, hubungan, dan kesan rohaninya. Dalam teori kohesif harmoni Quran, kita menjelajahi keajaiban ini dari pengenalan hingga aplikasi praktikal. Dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, mari kita selami perjalanan rohani ini, di mana setiap ayat bagaikan mutiara yang menyatukan hati dan akal. Bab 0. Diambang keajaiban ilahi. Bayangkan Al-Quran sebagai lautan luas. Setiap ayat adalah mutiara yang berkilau, membawa kita ke perjalanan rohani yang penuh makna. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebuah kitab yang seragam lagi berulang-ulang. Mengapa? Susunan Al-Quran ditetapkan melalui Jibril, Musnabi Mawdota, bukan kronologi tetapi hikmah ilahi, membawa kita dari Tauhid dalam surah Al-Fatihah ke panduan hidup dalam Al-Baqarah, hingga perlindungan dalam An-Nas. Bagaimana? Setiap surah diletakkan untuk membina iman secara bertahap, seperti peta rohani yang terancang. Contohnya, Al-Fatihah dipanggil Ummul Quran, Sahih Bukhari Umar, merangkum Tauhid, doa, dan hidayah dalam 7 ayat yang seimbang. Kesan, susunan ini menenangkan hati, menjadikan Al-Quran sahabat yang relevan sepanjang zaman. Seperti sabda Rasulullah SAW, Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, semuanya cukup dan sempurna. Sahih Muslim. Amalan, baca surah Al-Fatihah setiap pagi untuk hidayah, renung surah Al-Alaq 6 untuk keyakinan, dan baca surah Al-Mulk setiap malam untuk ketenangan. Sunan Tirmidzi. Kesan, Al-Quran menjadi peta rohani yang membawa kedamaian dan kejelasan. Bab 1. Tema-tema utama Al-Quran. Al-Quran menenun tema-tema utama seperti Tauhid, Nubuwah, Akhirah, dan Akhlak, membentuk tulang belakang iman. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas 19:2, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Mengapa? Tema-tema ini menyatukan akidah, ibadah, dan muamalat, memberikan panduan lengkap. Bagaimana? Surah Al-Baqarah 2 mengaitkan iman dengan kebajikan, seperti sedekah dan keadilan, manakala Al-Ikhlas menegaskan ketauhidan. Tema akhirah seperti dalam surah Al-Waqiah 5:1 mengingatkan kita tentang hari kiamat, memotivasikan amal soleh. Kesan, tema-tema ini membina kehidupan seimbang, seperti sabda Rasulullah, Al-Quran adalah hujjah untukmu atau ke atasmu. Dengan memahami tema-tema ini, kita menjadi lebih sadar tentang tanggung jawab rohani dan sosial. Amalan, renung surah Al-Ikhlas 3 kali sehari,
untuk menguatkan tauhid, baca Al-Baqarah untuk inspirasi akhlak, dan tadabbur surah Al-Waqiah untuk kesedaran akhirat. Kesan, tema-tema ini memupuk iman, akhlak mulia, dan tujuan hidup. Bab 2 Susunan Surah Peta Rohani. Susunan Al-Quran adalah peta ilahi yang membimbing perjalanan rohani manusia. Allah berfirman dalam surah Sad, Bismillah. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh keberkatan, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Mengapa? Susunan ini mencerminkan perkembangan iman manusia, dari asas ke perincian. Bagaimana? Surah panjang seperti Al-Baqarah dan Ali Imran memberikan panduan terperinci tentang hukum dan akhlak, manakala surah pendek seperti An-Nas dan Al-Falaq menawarkan doa ringkas yang mudah dihafal. Susunan ini ditetapkan oleh Allah melalui Jibril, Musnad Ahmad bin Mulduci, memastikan Al-Quran sesuai untuk semua peringkat rohani. Contohnya, juz amma penuh dengan surah pendek yang sesuai untuk pemula. Kesan, susunan ini memudahkan penghayatan dan hafalan, seperti nasihat Rasulullah SAW untuk membaca dengan tartil. Amalan, baca juz amma setiap minggu untuk kemudahan hafalan, renung Al-Baqarah 205 untuk panduan awal, dan baca surah Al-Kahfi setiap Jumat. Sahih Muslim. Kesan, susunan ini memudahkan tadabbur dan aplikasi harian. Bab 3. Struktur ayat. Keindahan simetri. Struktur ayat Al-Quran mencipta simetri ilahi yang menawan. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil 23, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Mengapa? Struktur seperti pengulangan dalam surah Ar-Rahman 55, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, selari dengan fitrah manusia, mencipta kesan meditatif. Bagaimana? Bacaan tartil seperti disyorkan Rasulullah SAW menggunakan irama yang menenangkan, memudahkan hafalan dan tadabbur. Contohnya, ayat-ayat pendek dalam surah Al-Ikhlas mempunyai simetri bahasa yang kuat, menegaskan tauhid. Kesan, struktur ini menenangkan jiwa, memupuk syukur dan meningkatkan fokus. Dengan membaca tartil, kita merasai keindahan Al-Quran, seperti sabda Rasulullah, hiasilah Al-Quran dengan belamu. Amalan, baca surah Ar-Rahman setiap minggu untuk rasa syukur, baca Al-Ikhlas dengan tartil untuk ketenangan, dan dengar bacaan qari terkenal untuk inspirasi. Kesan, struktur ini membawa ketenangan psikologi dan rohani. Bab 4, hubungan antara surah simfoni ilahi. Surah Al-Quran saling berkait membentuk simfoni ilahi. Allah berfirman dalam surah Asy-Syarr 96, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mengapa? Hubungan seperti antara Ad-Duha dan Asy-Syarr menguatkan mesej harapan dan ketabahan. Bagaimana? Ad-Duha menawarkan jaminan Allah kepada Rasulullah SAW, diikuti Asy-Syarr yang menjanjikan kemudahan, seperti amalan Rasulullah SAW membacanya bersama. Sunan Tirmidzi. Begitu juga, Al-Falaq dan An-Nas dibaca bersama Rasulullah SAW, melindungi dari kejahatan luar dan dalam. Kesan, hubungan ini menjadikan Al-Quran panduan yang hidup, membawa keyakinan dan ketenangan. Amalan, baca Ad-Duha dan Asy-Syarr ketika susah untuk harapan, baca Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur untuk perlindungan, dan renung surah Al-Isra semaya untuk memahami hidayah. Kesan, hubungan ini menguatkan tadabbur dan amalan harian. Bab 5. Kesan psikologi penawar jiwa Al-Quran adalah terapi ilahi yang menyembuhkan jiwa. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi penawar dan rahmat. Mengapa? Irama, tema dan strukturnya selari dengan keperluan psikologi manusia. Bagaimana? Bacaan tartil surah Ar-Rahman mencipta kesan meditatif, manakala tema harapan dalam Asy-Syarr 66 mengurangkan kegelisahan. Surah Al-Mulk dibaca setiap malam, Sunan Tirmidzi 26 menenangkan sebelum tidur. Kesan, Al-Quran mengurangkan stres, memupuk fokus, dan membina daya tahan emosi. Seperti sabda Rasul, Al-Quran adalah ubat bagi apa yang ada di dalam dada, Sahih Muslim. Amalan, baca surah Ar-Rahman mingguan untuk syukur, renung Asy-Syarr untuk harapan, dan baca Al-Mulk setiap malam. Kesan, Al-Quran menyembuhkan jiwa dan memupuk kedamaian. Bab 6, penutup. Merangkai kembali harmoni Al-Quran, menyatukan susunan, tema, struktur, dan hubungan dalam harmoni suci. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 12, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab. Mengapa? Al-Quran adalah panduan lengkap, seperti mozaik ilahi yang menyatukan iman, akhlak, dan amalan. Bagaimana? Amalan seperti membaca Al-Fatihah setiap hari, Al-Mulk setiap malam,
dan tadabbur surah Al-Baqarah menghidupkan harmoni ini. Pendekatan TKH-ku menonjolkan Al-Quran sebagai simfoni ilahi, bukan teks linear, kekal berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Kesan, hidup dengan Al-Quran membawa kedamaian dan tujuan abadi seperti sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Amalan, baca Al-Fatihah setiap pagi, Al-Mulk setiap malam, dan tadabbur surah Al-An'am untuk memahami kelengkapan Al-Quran. Kesan, Al-Quran menjadi nadi kehidupan yang abadi. Amalan harian untuk menghidupkan harmoni. Untuk menghidupkan harmoni Al-Quran, cuba amalan berikut. Baca surah Al-Fatihah setiap pagi untuk memohon hidayah. Renung surah Asy-Syarr 446 di siang hari untuk harapan. Baca surah Al-Mulk setiap malam untuk ketenangan. Sunan Tirmidzi 869. Tadabbur surah Ar-Rahman setiap minggu untuk rasa syukur. Baca surah Al-Kahfi setiap Jumaat untuk perlindungan. Sahih Muan. Kesan, amalan ini menjadikan Al-Quran panduan harian yang hidup, membawa harmoni dalam setiap aspek kehidupan. Doa penutup. Allahumma ya Rabb, jadikanlah Al-Quran cahaya hati kami, penawar jiwa kami, dan panduan hidup kami. Mari kita hidupkan harmoni Al-Quran dalam setiap langkah, menjadikannya sahabat setia yang membimbing kita ke arah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Al-Quran menginspirasikan Anda? Kongsi amalan atau pengalaman tadabbur Anda di ruangan komen. Tinggalkan komen buku Harmoni Al-Quran, Perjalanan Rohani dari bab 0 hingga bab 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah simfoni ilahi yang mengalunkan harmoni melalui susunan, tema, struktur, hubungan, dan kesan rohaninya. Dalam teori kohesif harmoni Quran TKEQ, kita menjelajahi keajaiban ini dari pengenalan hingga aplikasi praktikal. Dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, mari kita selami perjalanan rohani ini. Bab 0. Di ambang keajaiban ilahi. Al-Quran bagaikan lautan, setiap ayat adalah mutiara yang berkilau. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 13. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebuah kitab yang seragam lagi berulang-ulang. Mengapa? Susunan Al-Quran ditetapkan melalui Jibril, Musnad Ahmad, Tufa, membawa kita dari Tauhid, Fatihah ke perlindungan An-Nas. Bagaimana? Ia membina iman secara bertahap. Kesan, menenangkan hati, seperti sabda Rasulullah SAW, Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, semuanya cukup dan sempurna. Amalan, baca surah Al-Fatihah setiap pagi dan Al-Mulk setiap malam. Kesan, Al-Quran menjadi peta rohani yang membawa kedamaian. Bab 1. Tema-tema utama Al-Quran. Al-Quran menenun tema seperti Tauhid, Nubuwah, dan Akhirah. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas Sesba, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Mengapa? Tema ini adalah tulang belakang iman. Bagaimana? Surah seperti Al-Baqarah mengaitkan iman dengan akhlak dan amal. Kesan membina kehidupan seimbang seperti sabda Rasulullah SAW, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu. Amalan, renung surah Al-Ikhlas untuk menguatkan tauhid. Kesan, tema-tema ini memupuk iman dan akhlak mulia. Bab 2. Susunan surah peta rohani. Susunan Al-Quran adalah peta ilahi, dari surah panjang hingga pendek. Allah berfirman dalam surah Sad, kitab yang kami turunkan kepadamu penuh keberkatan. Mengapa? Susunan ini mencerminkan perjalanan pembelajaran manusia. Bagaimana? Surah panjang seperti Al-Baqarah memberi panduan terperinci, manakala surah pendek seperti An-Nas menawarkan doa ringkas. Kesan, membantu penghayatan seperti nasihat Rasulullah SAW untuk membaca dengan tartil, Sunan Abu Dawud, Mailam. Amalan, baca juz amma untuk kemudahan hafalan. Kesan, susunan ini memudahkan tadabbur dan aplikasi harian. Bab 3. Struktur ayat, keindahan simetri. Struktur ayat Al-Quran mencipta simetri ilahi. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Mengapa? Simetri seperti pengulangan dalam surah Ar-Rahman selari dengan fitrah manusia. Bagaimana? Bacaan tartil seperti disyorkan Rasulullah SAW memudahkan meditasi. Kesan, menenangkan jiwa dan memupuk syukur. Amalan, baca surah Ar-Rahman untuk rasa syukur. Kesan, struktur ini membawa ketenangan psikologi. Bab 4. Hubungan antara surah simfoni ilahi. Surah Al-Quran saling berkait, seperti Ad-Duha dan Asy-Syarr 45, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mengapa? Hubungan ini menguatkan mesej rohani. Bagaimana?
Surah seperti Al-Falaq dan An-Nas yang dibaca bersama Rasulullah SAW menawarkan perlindungan. Kesan, membawa keyakinan dan ketenangan. Amalan, baca Ad-Duha dan Asy-Syarr ketika susah. Kesan, hubungan ini menjadikan Al-Quran panduan yang hidup. Bab 5. Kesan psikologi penawar jiwa. Al-Quran adalah terapi ilahi, seperti firman Allah dalam surah Al-Isra Al-Ghaba. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi penawar. Mengapa? Irama dan temannya menenangkan minda. Bagaimana? Membaca surah Al-Mulk setiap malam untuk membawa ketenangan. Kesan, mengurangkan stres dan memupuk fokus. Amalan, renung surah Asy-Syarr untuk harapan. Kesan, Al-Quran menyembuhkan jiwa dan emosi. Bab 6. Penutup. Merangkai kembali harmoni Al-Quran menyatukan semua elemen harmoni. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut bab 25, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab. Mengapa? Ia panduan lengkap untuk hidup. Bagaimana? Amalan seperti membaca Al-Fatihah dan Al-Mulk menghidupkan harmoni ini. Kesan, menjadikan Al-Quran nadi kehidupan seperti sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sahih Bukhari, Mampir 93. Kesan, Al-Quran membawa kedamaian dan tujuan abadi. Amalan harian untuk menghidupkan harmoni. Cuba amalan ini, baca surah Al-Fatihah setiap pagi untuk hidayah. Renung surah At-Tamainin untuk harapan. Baca surah Al-Mulk setiap malam untuk ketenangan. Sunan Tirmidzi. Tadabbur surah Ar-Rahman mingguan untuk syukur. Kesan, amalan ini menjadikan Al-Quran panduan harian yang hidup. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, jadikanlah Al-Quran cahaya hati kami, penawar jiwa kami, dan panduan hidup kami. Mari hidupkan harmoni Al-Quran dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Al-Quran menginspirasikan Anda? Kongsi amalan atau pengalaman tadabbur Anda di ruangan komen. Tinggalkan komen.